Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fir Kalisha Elia dari Sekolah Kebangsaan Saint Convent Kulin. Hari ini saya akan membuat bicara buku yang bertajuk Pontianak. Buku ini dikarang oleh Putri Nasuha Jamil. Buku ini dicetak oleh Starter Publisher. Buku ini mengandungi 30 muka surat. Buku ini memaparkan cerita-cerita menarik yang mengandungi unsur-unsur seram. Cerita-cerita tersebut bukan sahaja menyeramkan, namun mempunyai pengajaran. Pengajaran dalam cerita ini dapat dijadikan teladan dan panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Para pembaca pasti terhibur membaca cerita yang berunsur seram ini. Baiklah, saya akan menerangkan sebuah sedikit sinopsis tentang buku ini. Setiap malam selepas solat maghrib, Amirul dan rakan-rakannya akan ke rumah Ustaz Hashim untuk mengaji Al-Quran. Rumah Ustaz Hashim terletak 1 kilometer dari rumah Amirul. Amirul ke rumah Ustaz Hashim dengan menunggang basikal. Dia mengayuh basikal dan adiknya Adam membonceng. Pada masa itu, kampung Amirul belum ada elektrik lagi. Mereka akan membawa lampu picit untuk digunakan ketika pulang nanti. Dengan lampu picit itu, perjalanan pulang mereka menjadi mudah. Sudah lama Ustaz Hashim mengajar Al-Quran. Boleh dikatakan semua kanak-kanak di kampung Bendang belajar dengannya. Ustaz Hashim tidak mengenakan apa-apa bayaran. Di kampung itu terdapat tanah perkuburan yang terletak di tepi jalan utama di tengah kampung. Pelbagai cerita seram mengenai perkuburan itu didengari oleh penduduk kampung. Ada juga dari cerita penduduk kampung yang diganggu sering bertemu dengan lembaga yang berbaju serba putih. Saiz tubuhnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Biasanya lembaga itu muncul selepas tengah malam, tetapi ada ketikanya sebelum tengah malam. Di kampung itu juga tinggal seorang nenek tua yang usianya sudah 80 tahun tetapi masih sihat. Hanya nenek tua itu yang tahu asal usul lembaga yang sering muncul di kampung itu. Menurut cerita nenek itu, lembaga tersebut adalah Pontianak. Pontianak jemaah Julia yang mati kerana difitnah mengandung luar nikah. Hasil cerita fitnah yang dijajah oleh Mak Esa telah berjaya mempengaruhi orang kampung. Sebenarnya Julia mengandung akibat diperkosa oleh suami Mak Esa itu sendiri. Tetapi apabila Ibu Julia menceritakan hal itu kepada Mak Esa naik berang. Pada suatu malam, seperti biasa, selesai mengaji, Amirul dan adiknya hendak pulang ke rumah. Suasana malam kelihatan bulan mengambang separuh menerangi jalan memudahkan mereka pulang ke rumah. Setiap kali perjalanan pulang, mereka perlu lalu jalan di bawah sepohon pokok besar perhampiran tanah perkuburan. Orang kampung menyebut pokok itu sebagai pokok berhantu. Ustaz Hashim pernah berpesan bahawa apabila kita rasa seperti diganggu jin, syaitan atau sesuatu yang aneh, bacalah beberapa surah daripada ayat Al-Quran sebagai pendimbing diri. Amirul sentiasa mengingati pesanan Ustaz Hashim supaya menghafal surah-surah pendek yang mudah sebagai pelindung diri untuk diamalkan. Amirul dan Adam kebingungan. Mereka tidak tahu hendak buat apa. Mereka harap ada orang lain yang melalui jalan itu. Tiba-tiba mereka terdengar suara seorang wanita bertanya, "Apa yang terjadi, adik?" Bunyi seorang wanita yang cantik berjalan ke arah mereka. Tiba-tiba wajah wanita itu bertukar menjadi lembaga yang hodoh. Amirul terkejut melihat wajah lembaga itu dan memeluk Adam. Mereka menjerit ketakutan apabila melihat wajah lembaga itu seperti tengkorak bertaring dan berambut panjang mengurai. Oleh sebab Amirul terlalu takut, dia berlari sehingga terjatuh. Baju Amirul habis kotor terkena tanah. Sebaik tangan lembaga itu cuba memeluk Amirul, Adam terus melaungkan azan. Dalam sekelip mata, lembaga itu hilang. Amirul mengangkat basikalnya dan cuba mengayuh. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Amirul memberi salam dalam keadaan tercungak-cungak dan ketakutan. Muka Amirul kelihatan pucat lesi dan badannya menggigil. Amirul menceritakan kepada emak dan ayah mereka tentang kejadian itu. Emak dan ayah berasa bersyukur kerana Amirul dan Adam tidak diapa-apakan oleh Pontianak itu. Pengajaran yang saya peroleh selepas membaca buku ini ialah kita janganlah suka menjaga cerita-cerita yang mengaibkan orang lain. Hidup kita hendaklah berlandaskan agama. Sekian, terima kasih.